Assalamualaikum dan salam Sarawak. Aku sayang bersama saya Fidas Matram. Berita tengah hari dimulakan dengan Kementerian Pengangkutan Malaysia telah menganjurkan jamuan Raya Gawai Daerah Lawas 2022 dan Persembahan Kebudayaan bertempat di Taman Awam Lawas baru-baru ini. Hadir memeriahkan majlis ialah Timbalan Premier Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari, Datuk Ahmad Wan Tengah Ali Hassan, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, merangkap Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia Datuk Isham Ishak, Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Amir Omar, Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia Datuk Zailani Hashim, Pemangku Residen Bahagian Rimbang Sebi Abang dan Pejabat Daerah Lawas Ladin Atok. Pelbagai acara menarik dan persembahan kebudayaan telah diadakan, antaranya persembahan tarian kaum Iban, tarian suku kaum Lun Bawang etnik Sarawak dan Sabah serta persembahan nyanyian lagu Hari Raya dan cabutan bertuah. Berita seterusnya, setiap kali menjelang musim perayaan semestinya bilangan kenderaan di jalan raya bertambah. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pengajuan kempen keselamatan jalan raya amat membantu dan usaha mengelak perkara yang tidak diingini berlaku termasuk mengurangkan risiko kemalangan. Sebab itulah kita melancarkan kempen seperti ini untuk memperingatkan para pengguna jalan raya untuk memandu dengan cermat, mematuhi segala peraturan lalu lintas. Kita mahu semua pemandu, semua pengguna jalan raya balik ke tempat kediaman mereka ataupun rumah panjang ataupun kampung masing-masing dengan selamat. Itu yang paling penting. Beliau berkata demikian ketika ditemui merasmikan kempen keselamatan Jalan Raya Sarawak sempena sambutan Gawai Dayak 2022 di stesen minyak Shell Jalan Kuala Baram, Bypass Miri baru-baru ini. Sementara itu, Datuk Seri Lee menyela sikap pemandu dan pengguna jalan raya yang melanggar isyarat lampu jalan yang boleh membawa kepada kemalangan. Tegasnya perbuatan ini bukan sahaja membaikkan diri sendiri tapi juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi saya berharaplah semua pemandu ambillah perhatian. Keselamatan jalan raya memerlukan kerjasama semua pemandu termasuk pengguna jalan raya. Kalau mereka tidak mengikut peraturan, itu bukan sahaja membahayakan diri sendiri, tetapi akan membahayakan orang lain. Inilah yang kita tidak mau berlaku. Dalam perkembangan sama, Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR Sarawak akan mengaktifkan semula trafik jam secara berperingkat di Sarawak bagi membolehkan penyaluran ilmu pengetahuan dan kesedaran keselamatan jalan raya kepada belia di negeri ini. Selanjutnya, peruntukan berjumlah RM103,000 telah dilulus bagi melaksanakan beberapa projek keperluan kampung seberang Busor, Kuching. Perkara tersebut telah dimaklumkan Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Jinet semasa berucap menyempurnakan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Busor baru-baru ini. Katanya daripada jumlah itu sebanyak RM80,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP untuk kerja-kerja penambahbaikan Dewan Serbaguna. Selain itu, RM15,000 lagi merupakan peruntukan di bawah projek kecil luar bandar MRP untuk membina sistem peparitan di kawasan Dewan, manakala RM8,000 pula untuk wakaf tanah perkuburan. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru turut memberitahu projek naik taraf melebarkan jalan raya dari Jabatan Kampung Seberang Busor sehingga ke Musi berjumlah RM15 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 akan dilaksanakan tidak lama lagi. Bagi memudahkan penduduk keluar ke bandar pula, satu lagi jalan yang menghubungkan Kampung Seberang Busor ke Jalan Jiu Pin akan dilaksanakan. Laporan seterusnya, seramai 91 orang telah terlibat dalam program kempen Derma Darah sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana Miri baru-baru ini. Program itu merupakan aktiviti tanggungjawab khidmat sosial korporat CSR yang dianjurkan Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA bersama dengan Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1, Datuk Sebastian Ching Chiu Yu, ia adalah untuk membantu tabung darah Hospital Miri mendapatkan bekalan darah yang mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Katanya lagi, tabung darah Hospital Miri memerlukan bekalan darah bagi menampung keperluan yang kebiasaannya amat diperlukan pada musim perayaan dan hari cuti.
Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau itu turut menggalakkan orang ramai untuk tampil meneman darah sepanjang bulan Gawai ini untuk mengekalkan kestabilan bekalan darah di tabung darah Hospital Miri. Berikut pula, beberapa isu di kawasan Maludam akan segera ditangani demi kesejahteraan dan keselesaan penduduk setempat, jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Dayang Nur Arzah Awang Soho. Menurutnya, terdapat isu yang telah diusulkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN ke-19 yang lepas seperti isu bekalan air bersih, isu bekalan elektrik dan juga isu benteng yang menyebabkan kampung Maludam sering mengalami banjir ketika musim hujan di penghujung tahun. Ujarnya ketika berucap di Majlis Ramah Tamak Aidilfitri anjuran DUN Lingga pada Isnin. Dalam pada itu, beliau turut berterima kasih kepada Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JEBAB kerana memastikan masalah air dapat diselesaikan dengan baik dan Kementerian Utiliti Sarawak telah meluluskan bajet dengan segera untuk menyelesaikan isu air di kawasan Maludam. Dalam perkembangan sama, beliau akan memastikan setiap projek pembangunan di kawasan DUN Lingga berjalan dengan baik serta memberi manfaat kepada penduduk di kawasan tersebut. Di Limbang, Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS meneruskan program Ziarah UKAS Community sempena sambutan Gawai menerusi aktiviti kemasyarakatan pada Jumaat. Program ini dilakukan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Belimbing, kawasan Rukun Tetangga KRT Kampung Ukong dan Unit Sebekas Kampung Engkasing dengan bergotong royong membersihkan kawasan sepanjang jalan masuk dan persekitaran kampung. Di samping itu, ia bertujuan memudayakan semangat saling bekerjasama dan memupuk ikatan perpaduan dalam kalangan penduduk setempat. Sebanyak 14 ketua isi rumah KRR di rumah Betty Gu menerima sumbangan hamper Gawai daripada UKAS. Sekian isi tengah hari bersama saya Fidaus. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Selamat Hari Gawai, salam UKAS.